بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, anugerah iman dan Islam, anugerah kehidupan sehingga ke saat ini mewajarkan kita untuk terus beribadat, berdoa, bermunajat, beristighfar, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Sebagaimana yang kita tahu, dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan berdepan ataupun hidup dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu apabila datangnya Ramadan, kehidupan kita jadi berubah secara automatiknya di sudut jadual kehidupan kita, khususnya yang berkaitan dengan jadual makan minum harian kita. Dalam Quran sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu, difardukan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah difardukan kepada umat yang terdahulu, dengan harapan, dengan tujuan supaya kita semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepadanya. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, dalam hati kita kena ada perasaan rasa suka, rasa seronok sebenarnya dengan kedatangan bulan Ramadan ni. Walaupun perasaan dan emosi kita biasanya apabila sebulan seminggu nak datang bulan Ramadan, perasaan dalam kita akan rasa susah sebab tak boleh nak makan, tak boleh nak minum di waktu siang hari. Itu kebiasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, Ramadan ni sebenarnya dia adalah anugerah daripada Allah SWT untuk kita. Antara yang kita kena ingat semua adalah bila mari Ramadan ni, dia akan automatik akan adanya satu malam yang kita panggil malam Al-Qadar. Lailatul Qadar ni sebenarnya anugerah yang begitu agung daripada Allah SWT. Khairun min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Menggambarkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya tanpa had, tanpa batasan. Sedikit amalan kebaikan yang kita buat, sama ada kita baca Quran, sama ada orang, sama ada kita berdoa, kita beristighfar, tetapi balasannya tanpa had, tanpa batasan daripada Allah SWT. Anugerah malam Al-Qadar ni sebenarnya sudah cukup untuk kita rasa seronok apabila datangnya bulan Ramadan. Dan Nabi kita SAW, dia ada bersabda, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Betapa ruginya kita manusia. Ialah manusia di sini, kita lah orang Islam, orang yang beriman lah. Apabila marinya bulan Ramadan,
kemudian berlalunya bulan Ramadan tanpa Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita, itu merupakan satu kerugian yang besar. Sebab itulah kita kena urus, kita kena ejah, kita kena didik hati kita, jiwa kita. Apabila nak datangnya bulan Ramadan, biar hati dalaman kita ni rasa suka, rasa seronok. Artinya kena ada persiapan daripada kita, sama ada di sudut fizikal, di sudut akal, hatta di sudut jiwa kita. Ya, di sudut fizikal mungkin kita dah mula boleh latih menu, jadual makan minum harian kita. Dan mungkin kita boleh mula banyak sikit berpuasa sunat lah. Terutamanya kita boleh latih hari Isnin, hari Khamis, ataupun hari-hari yang sesuai lah. Tapi kalau sunatnya antaranya puasa hari Isnin dan Khamis, kita perbanyakkan sikit apabila dah masuk, terutamanya apabila masuk bulan Rejab, Sya'ban. Artinya apabila masuk bulan Ramadan tu, tubuh kita tidak terlalu terkejut apabila kita puasa di bulan Ramadan. Itu di sudut fizikal. Di sudut akal mungkin kita dah mula murajaah balik ilmu-ilmu maklumat yang berkaitan dengan Ramadan. Dan di sudut jiwa, ya, kita kena banyak istighfar kepada Allah, selawat kepada Rasulullah SAW, bermunajat, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri peluang untuk kita dapat mengecapi nikmat berada di bulan Ramadan. Dan kita berdoa supaya setiap kali kita masuk bulan Ramadan, kita hidup di bulan Ramadan, supaya termasuk Ramadan kali ini adalah antara Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita tahu ibadat Ramadan ni, berpuasa di bulan Ramadan, termasuk ibadat khusus kita panggil dalam rukun Islam. Kalau kita perhati, contohnya setiap ibadat khusus ni dia ada fokus yang tersendiri. Kalau kita tengok solat, dia ada rokok, dia ada sujud, dan fokus dia kita kena hadap kepada kiblat, kita kena ada wudu sebelum kita solat, dan dia ada doa-doa tersendiri. Adapun zakat contohnya, dia lebih fokus kepada harta benda kita. Dia nak fokus kepada sifat-sifat tertentu supaya kita boleh kikis sifat-sifat akhlak yang mazmumah, seperti bakhil. Artinya zakat ni dia fokus kepada harta benda kita, asas dia. Begitu juga ibadat haji. Kalau kita perhati, dia merupakan satu ibadat yang agak merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Sebab itulah rahmat Allah SWT, haji ni hanya sekali seumur hidup kita. Itu pun bagi yang berkemampuan, ada istita'ah, ada kemampuan. Kemampuan di sudut harta benda, kemampuan di sudut kesihatan kita, kemampuan dari sudut adanya keamanan, keselamatan. Dan kita tengok haji, seseorang itu terpaksa korbankan harta dia. Maknanya perlu duit yang agak banyak lah untuk pergi haji. Begitu juga perlu pada masa tempoh tertentu bagi orang yang buat ibadat haji. Dan kesihatan juga. Bahkan kadang-kadang haji ini dia menuntut kepada nyawa. Kalau kita tengok macam mana setiap kali haji, ramai orang yang meninggal dunia. Itu fokus dalam ibadat haji. Begitu juga puasa. Kalau kita perhati, puasa ibadat yang fokus antaranya kepada masalah makan minum lah. Masalah kehidupan harian kita, di samping faktor-faktor lain. Artinya kalau kita rangkumkan, kita gabung ibadat khusus ni
dengan semayanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan puasa, seolah ibadat khusus ni untuk menyempurnakan kehidupan harian kita sebagai hamba Allah SWT semasa kita hidup atas dunia ini. Baik, kalau kita fokus kepada Ramadan, puasa, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kita kena ejah diri kita supaya kita ni betul-betul termasuk dalam golongan orang Islam dan golongan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi apabila ayat Quran kita baca, termasuk ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita kena pastikan keimanan yang sebenar, keimanan yang hakiki itu berada dalam kehidupan kita. Sifat-sifat yang berkaitan dengan seorang mukmin tu kita kena hayati. Barulah kita dapat merasai nikmat apabila kita baca Quran tu. Termasuk ayat ni, apabila kita baca ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maknanya seolah ayat ni juga tuju pada kita dengan makna iman yang sebenar. Apa yang Allah Ta'ala nak arah kepada kita orang beriman ni? Kita kena rasa arahan perintah daripada Allah ni adalah satu kemuliaan. Dia sebenarnya bukan satu bebanan. Jadi kalau kita beriman, kita akan rasa seronok nak menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kutiba alaikumusiyam. Difardukan kepada kita puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana arahan ni, kefarduan berpuasa ni sebenarnya telah difardukan kepada umat yang terdahulu. Jadi kalau kita baca ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ni telah difardukan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu dia agak susah jugalah kalau diberi pilihan kepada kita. Tentulah kita pilih tak nak puasa, kita akan pilih tak nak bayar zakat, kita akan pilih tak nak buat haji kerana dia habis duit, habis masa, habis tenaga. Kalau diberi pilihan, kalau diberi pilih puasa dengan tak puasa, tentulah kita pilih tak nak puasa. Ataupun kalau kita nak puasa pun, puasa ikut cara kita. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan, kerana kita tahu dia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita kena terima akhirnya bahawasanya kehidupan ni perlu ada disiplin, perlu ada peraturan. Kalau kita puasa, maknanya kita orang yang berdisiplin. Itu penting dalam kehidupan. Kalau kita bayar zakat, maknanya kita berdisiplin dalam kehidupan kita. Cuma Allah Ta'ala nak suruh kita ni rasa disiplin berpuasa ni tidaklah berat sangat. Walaupun pada zahirnya kita rasa berat. Sebab apa? Antaranya, kalau kita rasa berat pun, umat terdahulu pun memang ada juga arahan supaya berpuasa. Di sini kita boleh faham bahawa ibadat puasa ni bukan hanya ibadat pada umat Nabi Muhammad SAW sahaja, tidak. Bahkan innahu ibadah qadimah. Semenjak zaman dulu lagi. Dulu-dulu umat terdahulu pun dah puasa. Artinya apabila Allah Ta'ala sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, dia merupakan taukidun lil hukmi. Dia nak kukuhkan di sudut hukum berpuasa tu. Kena pada umat Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu. Maknanya dia nak mengukuhkan di sudut kefarduan berpuasa. Wa targhibun alal fi'li. Dia beri galakan. Dia bagi motivasi kepada kita sebenarnya. Kalau umat terdahulu pun difardukan puasa, maka kalau difardukan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, maka benda tu tidak pelik lah. Bahkan dia boleh memberi rangsangan bagi motivasi kepada kita. Dan ketiga, dia menggambarkan tatyibun ala nafsi. Apabila adanya ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada umat terdahulu, jadi jiwa kita rasa rengeh sikit, rasa tenang, rasa
kalau berat sikit pun orang dulu pun berat juga. Jadi kalau orang lain berat, kalau kita rasa berat pun maknanya baru baru sama. Itu maksud tatibun 'alan nafsi. Dan akhirnya kita tahulah apa hikmat Allah Taala memfardukan puasa kepada kita. Asasnya la'allakum tattaqun. Dengan harapan semoga kita ni memang kehidupan kita ni kena ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya semua ibadat-ibadat antaranya dia menuju kepada satu tujuan. Akhirnya kita kembali kepada Allah, beribadat kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita ni biar penuh dengan takwa. Takwa ni sebagaimana kita tahu secara mudahnya, kita takutlah. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut kita kepada Allah ni kita kena beza dengan takut kita kepada makhluk. Takut kita kepada makhluk, takut pada binatang buas. Ada kaedah dia, ada cara dia. Kita takut kepada pemerintah yang zalim, ada cara dia, ada kaedah dia. Takut kita kepada Allah Taala, ada kaedah dia, ada cara dia. Takut kita kepada makhluk, kebiasaannya kita lari. Kita menjauhi diri, kita bersembunyi. Takut kita kepada Allah, kita tak boleh lari, tak boleh sembunyi. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu sentiasa memerhati kita. Jadi macam mana kita nak takbirkan rasa takut kita kepada Allah? Takut kita kepada Allah ialah dengan cara kita pergi kepada dia. Sebab itulah banyak ayat-ayat Quran disebut, contohnya fafirru ilallah. Kita dengan Allah Ta'ala ni seolah kalau orang lain berjalan, kita kena berunggah, kita kena berlari, kena pergi. Wasari'u, kita kena bersegera. Bersegera nak buat kebaikan ke, bersegera untuk istighfar ke, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Itu gambaran takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita tahulah, antara ta'rif takwa yang paling lengkap antaranya ta'rif yang diberi oleh Sayyidina Ali. Apabila disebut at-taqwa, makna dia al-khawfu minal jalil. Dalam makna taqwa, dia memberi gambaran kita ni memang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Gambaran kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah ni, kita berusaha untuk beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wal amalu bitanzil, iaitu beramal dengan Quran lah. Dan memang sesuai lah dengan kedatangan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni antaranya bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kita boleh ambil peluang lah kedatangan bulan Ramadan ni. Warridha bil qalil. Takwa juga, maksud takut pada Allah juga, dia berkaitan rapat dengan kita redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sama ada di sudut ilmu ke, di sudut kesihatan ke, di sudut rezeki ke, di sudut duit ke, di sudut umur ke. Tetapi dalam masa sama, redha juga dia ada kaitan dengan usaha. Ikhtiar, tetap kita kena ikhtiar. Kalau ilmu kita sikit, kita kena usaha. Ikhtiar supaya ilmu kita bertambah. Kesihatan kita bertambah. Harta benda kita bertambah. Begitu juga ikhtiar kita di sudut amalan semua sekali, kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Dan redha juga dia berkaitan rapat dengan doa, dan akhirnya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asasnya takwa ni dia berkaitan dengan ar-ridha bil qalil. Redha dengan apa yang kita rasa sikit. Kalau sebanyak ni lah, maka kita terima. Yang pentingnya halal. Tapi dalam masa sama kita kena berusaha supaya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, keperluan asas dalam kehidupan kita tu tetap kita perolehi lah. Itu maksud waridha bil qalil. Dan akhir sekali, takwa juga, takut juga, dia digambarkan dengan al-isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap sedia dengan hari kematian lah. Sebab apa? Sebab dalam Quran ada sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
ibadat kita kepada Allah ni sama ada ibadat khusus sembahyang ke, puasa ke, ataupun ibadat dalam makna yang luas, seluah kehidupan kita semasa hidup atas dunia ni, kita kena sentiasa beribadat hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kita keyakinan yang sebenar, iaitu apa dia? Al-maut, kematian. Artinya kematian ni satu benda yang pasti. Al-maut ni, kematian ni, mati ni, dia memberi gambaran kita ni lemah, senang. Walaupun sekarang ni kita hidup atas dunia, kita ada kuasa, kita ada harta, kita ada pengaruh, kita ada apa yang kita nak, tetapi sebenarnya kematian ni menjadikan kita ni makhluk yang lemah. Sebab itulah kita dipanggil makhluk. Kalau kita ni bukan makhluk, kita ni khalik. Apabila khalik, dia tidak mati. Tapi al-khalik ni dia tak ada syarik. Al-khalik huwallah wahdah. Pencipta ni, al-khalik, pencipta ni hanyalah Allah yang esa. Adapun selain daripada Allah, ma siwallah, selain daripada Allah dipanggil al-makhluk, yang dijadikan, termasuk kita. Jadi apabila kita ni, setiap manusia ni mati, maknanya sahihlah dia ni makhluk, dia ni lemah. Jadi itu makna taqwa. Cuma kadang-kadang kita terfikir macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ni betul-betul kita boleh jadikan takwa dalam kehidupan kita. Antaranya ulama kata dengan satu cara, iaitu kena sentiasa ada muraqabatullah. Kita kena muraqabah dengan Allah SWT. Artinya apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita nak melalui amal ibadat yang kita buat, selain dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan solat tarawihnya, dengan qiyamnya, dengan infaknya, dengan zakat, apa semua sekali, untuk kita jadi orang yang bertakwa. Macam mana kita nak tahu diri kita ni ada takwa dalam kehidupan kita? Antaranya kita sentiasa muraqabah Allah SWT. Maksudnya apa saja yang kita buat, apa saja yang kita fikir, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita lakukan, kita kena rasa Allah Ta'ala bersama dengan kita. Taqwa ni kalau kita perhati, dia berkaitan rapat dengan ihsan. Ya Nabi SAW ajar kepada kita melalui malaikat, mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Kita tahu ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Islam dia menuntut kepada kita buat kerja, buat aktiviti kehidupan, maknanya buat amal, maknanya buat ibadat. Dan ibadat yang kita buat ni mesti yang terbaik. Dipanggil ihsan. Antara gambaran ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarah. Dan ini tak mampulah seolah-olahnya. Tapi yang kita boleh buat, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apa saja yang kita buat, termasuk berpuasa, termasuk solat dan semua ibadat lain, kita kena yakin sepenuh Allah Ta'ala sedang perhati apa saja yang kita buat. Jadi sama ada kita berpuasa, sama ada kita melakukan ibadat haji, sama ada kita bayar zakat, sama ada kita buat apa saja amalan, sama ada masa bersama dengan orang ramai ataupun masa kita seorang, kita kena pastikan semua yang kita buat ni dalam pengetahuan Allah SWT. Allah Ta'ala melihat semua apa yang kita buat. Artinya kalau sampai tahap tu, mana kita tidak mampulah untuk buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dan itulah taqwa. Sebab taqwa ni takut kepada Allah sehingga kita tidak mampu nak buat apa yang dia larang. Kita berpuasa, tak ada orang tahu. Kita masuk bilik air, kita mari dapur, kita pergi mana tak ada orang, kita boleh minum, kita boleh makan. Tapi kita tak mampu nak buat benda tu sebab apa? Sebab kita tahu sepenuhnya, yakin sepenuhnya muraqabah Allah SWT. Allah Ta'ala tengok, walaupun makhluk tidak tengok. Orang yang bertakwa ni, dia tak mampu nak mencuri. Sebab apa? Sebab mencuri ni biasanya orang lain tak tengok, makhluk tak tengok. Tapi kita yakin Allah Ta'ala tengok.
Kalau orang yang tak takut pada orang, itu tak panggil mencuri, dia panggil merompok. Siang-siang hari depan orang ramai, itu langsunglah tidak ada sifat takwa. Artinya kalaulah walaupun dia berpuasa tetapi masih ada sifat suka mencuri ataupun merompok, maknanya tidak ada kesan pada puasa dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, dia masuk bulan Ramadan tetapi Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, rugi. Sebab apa tak ampun? Macam mana nak ampun kalau duk mencuri, duk merompok? Merompok harta rakyat, merompok harta negara, rasuah, menzalimi manusia. Contohnya, ini sifat akhlak yang jauh daripada takwa, yang tidak ada muraqabah Allah SWT. Kalau kita ada takwa, maknanya kita ada muraqabah Allah SWT. Apa saja yang kita buat. Kalaulah semua kita orang Islam fikir macam tu, maka amanlah dunia. Dunia ni, tempat kita duduk ni, kita kena yakin sepenuh dia tidak akan aman kecuali apabila kita orang Islam faham tujuan dan matlamat. Apabila setiap daripada kita orang Islam, hamba Allah SWT ni, masing-masing berusaha untuk menjauhi diri kita daripada melakukan benda-benda yang kita panggil dosa. Antara dosa ialah sebagaimana kita tahulah, kita mengumpat ke, kita mengeji ke, kita menghina ke, kita menghukum tanpa sebab yang kukuh, kita mencuri, kita merompok, semua sekali ni. Jadi kalau masing-masing kita boleh jaga ni, maka dia boleh lahir satu masyarakat, bahkan satu negara yang betul-betul aman. Sebab itulah antara cara terbaik ialah dengan kita bertakwa kepada Allah SWT. Untuk capai takwa, antaranya dengan kita melaksanakan perintah Allah, termasuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita tahulah dengan takwa ni akan sentiasa ada dalam hati kita, pemikiran kita, unsur dosa pahala. Dosa pahala. Kita nak kata satu-satu benda ni, kita akan dapat dosa ke, dapat pahala. Kita nak buat satu-satu perkara ni, kita akan fikir dapat dosa ke, dapat pahala. Jadi itu takwa yang sebenar. Dan takwa ni ditunjuk oleh Nabi SAW, sebab melalui takwa ni, dia merangkumi keseluruhan aspek kehidupan kita. Sama ada di sudut cara fikir kita, sama ada di sudut keyakinan kita, iktikad kita, suluk kita, perangai kita, akhlak kita. Dan tidak ada cara yang terbaik melainkan kalau kita baca Quran, tadarus di bulan Ramadan, kita akan baca ayat antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ni wahai Nabi Muhammad SAW berada pada tahap yang tertinggi, terbaik di sudut akhlak. Sebab apa? Sebab kita tahu dia berkaitan rapat dengan Nabi SAW sendiri sebut macam mana dia berada pada akhlak yang terpuji, yang tertinggi di sisi Allah SWT. Sebab Nabi sendiri kata, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebab kita mulia ni dengan adab. Kita mulia ni dengan akhlak. Siapa dia yang mendidik kita? Kalau Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri. Addabani Rabbi. Allah Ta'ala yang beri adab pada dia, beri akhlak. Maka sebab itulah akhlak Nabi ni adalah akhlak yang terbaik, yang terpuji. Kita tahulah semua sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji ni semua Nabi SAW tunjuk dalam kehidupan dia. Dan semua akhlak yang mazmumah, yang keji, yang tak comel ni semua tak ada pada Nabi. Nabi tunjuk dalam kehidupan dia melalui sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita panggil apa tujuan Allah Ta'ala pelbagaikan ibadat ni. Kita tengok solat ada fokus dia, zakat ada fokus dia, haji ada fokusnya, bulan Ramadan puasa ni ada fokusnya. Kerana apa? Kerana melalui kepelbagaian bentuk ibadat ni, sebab Allah Ta'ala tahu tabiat kita manusia ni. Ada orang dia suka style ni, ada orang suka style ni. Jadi kalaulah bentuk ibadatnya hanya satu, kemungkinan manusia ni dia mudah lalai, mudah lupa, mudah jemu. Jadi Allah Ta'ala pelbagaikan. Sebagaimana kita makan lah. Kalau kita makan satu jenis je, kita mudah
mudah jemu. Jadi pelbagaikan bentuk makanan yang pentingnya halal. Yang pentingnya ada zat, ada khasiat. Begitu juga bentuk ibadat. Allah Ta'ala pelbagaikan. Yang pentingnya lillahi ta'ala. Akhirnya sama ada kita semayang ke, kita puasa ke, akhirnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara hikmahnya. Artinya dalam Ramadan ni, antara faedah besar dia membentuk yuqawi al-iradah dia panggil. Dia menguatkan iradat kita, kehendak kita. Apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan ini. Jadi daripada mana kita boleh mengukuhkan kehendak kita, hala tuju hidup tu, antaranya kedatangan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni kita boleh tinggal benda yang sebelum ni mubah, benda yang harus. Sebelum ni makan minum kalau halal, maknanya harus boleh makan. Tapi kita sanggup tinggal kerana apa? Kerana kita nak patuh taat pada perintah Allah SWT. Jadi kalau hak harus kita boleh tinggal, apatah lagi hak haram. Itu dia boleh mengukuhkan kehendak dalaman kita, hala tuju kita. Ya, maknanya kita ada kekuatan. Apabila kita berpuasa ni, kita sanggup berletih, berlapar, dahaga, tapi kita yakin sepenuh tidak sampai ke peringkat mati. Sebab tak ada lagi orang yang mukallaf ni asasnya mati kerana apa? Kerana puasa, tak ada. Kecuali dah sampai ajal dia lah di bulan Ramadan. Tapi asas mati kerana lapar dan puasa tak ada. Sepenuh ada yang tersendiri bulan Ramadan. Dia nak menguatkan kehendak kita orang Islam ni. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya dengan Ramadan lah kita boleh macam mana nak urus kehidupan nafsu kita ni. Sebab inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita, syahwah kita ni, kalau tanpa diejah, diurus dengan baik, tentulah dia lebih terdorong nak buat benda-benda tak molek. Secara mudahnya, kita kata nafsu ni ada 3 kategori. An-nafs al-ammarah bisu, an-nafsul lawamah, an-nafs al-mutmainnah. Itu secara asas. Maknanya ada jiwa yang lebih mudah cenderung nak buat benda jahat. Ada jiwa nafsu kita yang berbolak-balik. Ada masa kita rasa seronok buat benda baik. Ada masa agak mudah dan kita rasa seronok kita buat benda jahat. Dan ada jiwa apabila telah diurus dengan baik, an-nafs al-mutmainnah. Nafsu dia tu, tuan dia dah melalui proses kehidupan, sehingga nafsu dia tu dia boleh kawal. Bukan nafsu yang urus kehidupan dia, tapi dia boleh urus kehidupan dia dan nafsu dia. Itu nafs al-mutmainnah. Ramadan ni dia beri peluang mudah kepada kita untuk kita urus nafsu kita, supaya daripada nafs ammarah bisu kita boleh ejah tukar biar jadi nafsu al-lawamah. Nafsu yang suka buat benda baik. Cuma kelemahan kita kadang-kadang kita mudah juga terdorong buat benda jahat. Artinya kita kena ejah lagi, kita kena usaha lagi supaya bulan Ramadan ni adalah masa terbaik bagi kita untuk kita tingkatkan maqam nafsu kita ni biar jadi nafsu mutmainnah. Rasa tenang. Maknanya walaupun kita tahu puasa ni satu benda yang susah, tapi kita tenang. Kita tak rasa sangat. Dan begitu juga arahan-arahan daripada Allah SWT, kita rasa mudah. Sehingga kita rasa Islam ni bukan satu bebanan. Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai peringkat dalam tempoh 23 tahun juga bukan satu bebanan. Bahkan dia merupakan satu rahmat. Dia merupakan satu anugerah yang baik untuk kehidupan, khususnya kepada kita orang Islam. Bahkan kita kena yakin sepenuh Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran yang turun kepada Nabi ini, dia memberi kebaikan kepada seluruh makhluk Allah SWT, sama ada untuk kehidupan dunia, lebih-lebih lagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi daripada sini juga, apabila Ramadan ni kita yakin dia melahirkan rasa kekuatan dalaman kita untuk urus diri kita,
Di sinilah kita boleh ambil peluang untuk kita susun balik jadual kehidupan kita, termasuk jadual makan minum. Kita yakin sepenuh melalui Ramadan ni, sampai satu tahap kita akan rasa betul bahawasanya hidup ni tujuan utama bukan untuk makan minum. Sebab itulah Allah Ta'ala memfardukan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan dalam tempoh yang agak lama, ayyaman ma'dudat. Tempoh yang agak lama, tetapi Allah Ta'ala guna ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari tertentu. Ya, hari-hari tertentu berbanding dengan ratus-ratus hari dalam masa setahun. Tapi kalau kita nak banding 30 hari dalam 360 hari lebih kurang, maknanya memang ayyaman ma'dudat lah. Cuma 30 hari ni straight, berterusan daripada 1 Ramadan sampai ke 29-30 Ramadan. Jadi kita terpaksa lalui. Artinya dalam tempoh tu sebenarnya dia akan mari dalam pemikiran kita, dalam hati jiwa kita, bahawasanya memang betul Ramadan ni dia mendidik kita supaya kita yakin sepenuh hidup ni bukan untuk makan. Tapi kita perlu pada makan untuk kita hidup. Untuk kita hidup, untuk kita sihat, untuk kita buat kerja. Sebab tujuan Allah Ta'ala, tujuan utama Allah Ta'ala cipta kita adalah untuk buat kerja. Buat kerja ni maknanya ibadat. Ibadat ni maknanya kita nak buat kerja. Buat kerja ni untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya bila mari bulan Ramadan, antara iradah qawiyah kita, dalaman kita ni adalah kita mampu untuk susun balik. Kehidupan kita ni bukan sekadar untuk makan saja. Dan kalau kita fikir memang makan juga merupakan satu keperluan, kita kena susun lah. Makanan ni kita kena tahu, makanan untuk jasad kita. Dan dalam masa sama, kita yakin Allah Ta'ala cipta kita ni daripada 3 komponen asas. Dengan jasadnya, dengan akalnya, dengan rohnya. Kalau kita rasa makan juga perlu untuk jasad kita, kita kena juga bagi hak makanan kepada akal kita. Dan lebih penting sekali adalah makanan untuk roh kita, untuk jiwa kita. Ini lebih penting. Jadi makanan untuk jasad kita, kita tahu. Kita tahu. Dan dia ada kadar dia. Kalau tak cukup makan pun tak ada tenaga. Kalau terlebih makan pun dia jadi mari penyakit pula. Jadi kita boleh seimbangkan menu dia. Yang halal, yang berkhasiat, yang lazat, yang sedap. Begitu juga makanan untuk akal kita. Bulan Ramadan lah, kita boleh bagi makanan yang cukup untuk akal kita. Dengan kita baca makna dia, kita faham makna dia, kita baca buku-buku contohnya yang berkaitan dengan Ramadan. Apa saja ilmu, artinya kita guna masa di bulan Ramadan ni untuk kita bagi makanan kepada akal kita. Dan tentulah makanan yang paling banyak, makanan yang berkaitan dengan jiwa kita. Jadi Ramadan ni adalah madrasah, satu kehidupan, satu tempoh masa tertentu untuk kita bina kehidupan melalui penyucian ruh kita, jiwa kita. Dengan kita berpuasa, dengan kita banyak baca Quran, dengan kita sentiasa berselawat, sentiasa berdoa, qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara kekuatan yang akan kita perolehi di bulan Ramadan. Seterusnya juga kita boleh sebut Ramadan ni dia memberi pelajaran kepada kita tentang ubudiyah yang sebenar, tentang pengabdian diri kita yang sebenar, ibadat yang sebenar. Jadi yang Allah Ta'ala nak pada kita dalam setiap perkara, dalam setiap kehidupan kita, sama ada masa kita senang ataupun masa kita susah, masa kita rasa lemah ataupun masa kita rasa kuat, dalam keadaan, semua keadaan mesti ibadat kita tulus kepada Allah SWT. Kita boleh belajar contoh macam mana dalam kehidupan Nabi SAW, antara masa tempoh peperangan Badar dengan peperangan Hunain. Peperangan Badar ni sebab apa nampak akhirnya dapat kemenangan, antara faktornya kerana para sahabat dia memberi fokus penuh kepada Allah SWT. Istastaghithuna rabbakum. Sebab apa? Sebab pada masa tu kita tahu, kita baca sirah.
di sudut kelengkapan persenjataan, di sudut bilangan tentera antara 1,000 dengan 300. Kelengkapan yang satu pihak Quraisy dengan kelengkapan yang cukup. Pihak Nabi ni kita tahulah pihak sahabat kelengkapan yang tidak cukup. Maknanya dari satu sudut memudahkan untuk tawajuh sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Mudah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antara faktornya kerana para sahabat ni semuanya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun peperangan Hunain ni sebab ubudiyah kepada Allah tu sebahagiannya dah jadi longgar sebab dia fokus kepada dunia. Antaranya apa dia? Sebab masa peperangan Hunain ni bilangan ni dah ramai dah orang masuk Islam. Sebab peperangan Hunain ni berlaku selepas Fatuh Makkah. Pembukaan kota Mekah, jadi ramai orang masuk Islam. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Antara faktor kalah dari satu sudut peringkat awalnya kerana apa? Kerana sebahagian para sahabat ni, sebahagian kecil ke, sebahagian ramai ke, para sahabat ni dah rasa hebat dah. Dia tidak akan kalah dah. Hari ni kita tidak akan kalah kerana apa? Kerana kita mempunyai bilangan yang ramai. Jadi Ramadan ni dia melatih kita ibadat kepada Allah. Ubudiyah kita kepada Allah ni lillahi ta'ala. Kita kena fokus sepenuh, serah sepenuh ibadat kita, ubudiyah kita ni kepada Allah sepenuh masa. Dalam segenap keadaan. Masa kita senang ataupun masa kita susah. Masa kita lemah ataupun masa kita kuat. Itu antara pengajaran besar yang kita boleh ambil daripada bulan Ramadan ni. Sebab itulah sebahagian ulama dia tidak berapa suka kita panggil bulan Ramadan ni bulan puasa. Sebab dia boleh beri kesan kepada makna pemikiran dalam hati kita. Apabila kita sebut bulan puasa, kita sebenarnya lebih fokus kepada puasa saja. Maknanya tak makan dan tak minum saja. Antara subuh sampai ke maghrib secara mudahnya. Jadi apabila kita tak makan dan tak minum antara subuh sampai ke maghrib, kita rasa beres lah. Sesal dah kita. Sebenarnya tidak. Itu hanya sebahagian. Masuk puasa ni tak makan dan tak minum, tapi sebenarnya dia lambang isyarat kepada tak makan dan tak minum ni dia juga tidak buat apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Dan di bulan Ramadan ni tidak hanya ibadat puasa saja. Bahkan di bulan Ramadan ni ibadat dia satu package. Di bulan Ramadan kita tak makan tak minum. Di bulan Ramadan kita panggil Syahrul Quran, Syahrul Muasah, Syahrul Taubah, Syahrul Sab, macam-macam. Bulan Ramadan lah mengajar kita macam mana untuk didik supaya kita bersabar di atas segala ujian. Bulan Ramadan lah bulan terbaik untuk kita infak fi sabilillah. Bulan Ramadan lah adanya solat tarawih. Bulan Ramadan lah adanya satu ibadat yang kita diminta sangat supaya kita cakna kerana adanya malam Al-Qadar. Di bulan Ramadan untuk kita bayar zakat. Di bulan Ramadan untuk kita cederuh Al-Quran. Di bulan Ramadan kita banyak macam-macam. Maknanya bulan Ramadan adalah bulan package untuk membentuk kehidupan kita yang lebih baik. Akhir sekali kita tengok macam mana bulan Ramadan ni Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad SAW, hadis kursi disebut kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan-amalan kita buat ni sebenarnya untuk kebaikan kita. Kita puasa, kita bayar zakat, kita semaya, kita buat haji, kita buat baik. Semuanya akhirnya akan kembali kebaikan tu kepada kita juga sebenarnya. Allah Ta'ala ni tak terjejah sikit abuk pun. Kita buat ibadat banyak mana pada dia pun tak bertambah sebab dia dah sempurna. Kalau seluruh makhluk Allah Ta'ala atas muka bumi ni tidak beribadat pun tak terjejah juga dia. Adapun kita manusia ni sesama kita ni terjejah. Kalau ramai orang tak setuju dengan kita, ya secara umumnya terjejah. Orang tak sokong kita, terjejah.
maknanya ada kaitan positif negatif dalam kehidupan kita. Adapun kita dengan Allah Ta'ala, tak sedikit pun terjejah Allah Ta'ala. Sebab dia maha sempurna, dia maha kuat, tanpa berkait dengan kita. Jadi yang Allah Ta'ala minta kepada kita ni untuk kebaikan kita. Termasuk buat ibadat, puasa ni antara kekuatan dia, semua amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa sebab dia khusus untuk aku. Sebab apa? Tentulah dia ada kekuatan tersendiri. Ya, sebab kalau kita perhati betul-betul, puasa ni orang tak boleh nak riak dengan puasa. Sebab orang tak tahu macam puasa. Ya, kita boleh sebutlah pada orang, aku puasa hari ni, bolehlah. Tapi asasnya, kalau orang tu puasa, macam mana? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu dia ni puasa. Jadi sebab itulah antara faktornya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Orang yang puasa ni, kerana Allah Ta'ala, walaupun letih apa semua sekali, dan dia sabar juga, dan segala amalan-amalan yang perlu dia buat semasa bulan Ramadan, amalan-amalan yang perlu dia tinggal berkait dengan Ramadan, dia tinggal, sabar, ajrahum bighairi hisab. Balasan dia tanpa had dan tanpa batasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ni juga kita boleh tengok keunikan puasa ni. Macam contohnya kalau kita semaya, dia ada rokok, dia ada sujud. Kalau kita perhati, sesama makhluk pun dia ada rokok sujud juga. Makhluk rokok pada makhluk ada. Manusia sujud kepada manusia ada. Maknanya dia ada juga syarik daripada satu sudut. Tapi puasa tak boleh. Zakat, kita bagi duit asasnya. Ada orang boleh bagi duit pada orang, sama ada secara betul tak betul. Ada orang bagi duit sogokan contohnya. Ada orang bagi hadiah duit apa semua sekali. Jadi ada unsur persamaan sedikit sebanyak. Haji, ada ibadat tawaf. Manusia ada juga tawaf. Kubur. Kubur, tak kira lah kubur siapa. Yang dia rasa kubur ni boleh beri manfaat kepada dia. Jadi, kita pergi Mekah buat haji. Kita tawaf. Manusia ada juga tawaf kubur. Tapi puasa, tak ada. Tak ada orang puasa, kemudian dia hadiah pada orang. Semata-mata nak hadiah. Sukanya, maka dia puasa. Saya puasa ni kerana nak hadiah. Tak ada. Dan puasa ni sebagaimana kita tahulah dia disebut bulan Ramadan. Aminar Ramda. Ramda ni sama ada sukanya puasa kerana panah, dan dia juga termasuk Ramda sukanya walaupun di musim sejuk. Sebab kita puasa ni bulan Ramadan ni setengah tepat dia panah, setengah tepat dia sejuk. Sama ada panah pun susah, sama ada sejuk sangat pun susah, sama ada masa biasa pun susah. Kenapa? Ramadan ni kesukaran tu bukan hanya pada cuaca, bahkan dia merangkumi keseluruhan. Syaitan ni walaupun mari bulan Ramadan dia seolahnya dibelenggu, diikat, tetapi kalau kita ikut era dia, kalau kita ikut nafsu, maknanya tetap juga kita boleh melakukan maksiat, benda mungkar, walaupun kita berada di bulan Ramadan. Jadi sebab itulah akhirnya kita kena betul-betul mengambil manfaat daripada kedatangan bulan Ramadan ni. Tinggal 3-4 hari lagi untuk kita sambut bulan Ramadan. Tinggal seminggu lebih kurang. Jadi inilah peluang terbaik bagi kita. Walaupun kita berdepan dengan kesukaran kerana COVID-19 ni, tetapi sebenarnya tetap juga kita boleh sambut Ramadan dengan cara yang terbaik. Walaupun mungkin kita tak boleh solat di masjid, tapi antara hikmatnya orang yang duk viral, mari bulan Ramadan ni semua akan jadi TMA belaka. Jadi kita tak boleh jadi tok makmum di masjid. Jadi maka inilah peluang terbaik bagi orang yang tak pernah jadi imam. Dia latih diri dia lah. Paling kurang dia ngadap Quran, baca Quran.
cuba hafal ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu. Kalau tak pernah hafal, masa inilah peluang untuk kita hafal. Kalau kita tak pernah belajar Al-Quran, masa inilah peluang terbaik untuk kita guna masa yang begitu luah ni, yang mana Nabi SAW sebut nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat, nikmat masa kosong. Musim Covid ni terlalu banyaklah masa kosong. Jadi masa kosong ni, kerana kita sentiasa sihat, kerana banyak masa ni menyebabkan kita lalai, lupa pada Allah SWT. Jadi masa inilah kita boleh guna masa terbaik untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita hafal Al-Quran, untuk kita fahami ayat-ayat Al-Quran dan untuk kita amali dalam kehidupan kita termasuk di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.